Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan soalan percubaan SPM 2023 kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Terengganu set 3. Kita lihat soalan kita yang pertama. Itu soalan nombor 11. Raja 6 menunjukkan segitiga ABC, DEF dan GHI dilukis di atas satu satah kertas. Soalan A. Transformasi R ialah pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Transformasi T ialah translasi 3 negatif 2. Nyatakan koordinat imej bagi titik M di bawah gabungan transformasi RT. Jadi apabila melibatkan gabungan transformasi, kita akan lakukan transformasi yang berada di sebelah kanan dahulu, diikuti dengan sebelah kiri. Jadi untuk ini kita lihat objek kita adalah M, koordinatnya adalah 2, negatif 3, jadi kita tulis dulu, negatif 2, negatif 3, kemudian kita akan lakukan transformasi T, kemudian kita dapat imej, kemudian kita lakukan transformasi R, kita dapat imej yang terakhir. Kita lihat transformasi pertama iaitu T translasi 3 negatif 2. Kita akan gerakkan 3 ke kanan, 2 ke bawah. Bermula dengan M. Jadi 1, 2, 3. 1, 2 ke bawah. Jadi koordinat di sini adalah 1, negatif 5. Seterusnya adalah transformasi R. Itu pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. Jadi kita kena tentukan dulu di manakah garis Y sama dengan negatif X. Okey, kalau kita lihat di sini, kalau Y kita ambil 1, maka X akan jadi negatif 1. Kalau Y sama dengan 2, X akan jadi negatif 2. Dia berlawanan. Jadi di sini, garis Y sama dengan negatif X adalah berada di sini. Kita buat garis perpenjuru di antara paksi X dan paksi Y. Dan ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Kemudian kita akan pantulkan titik ini. Bilang kotak 1, 2, 1, 2. Jadi jawapan kita berada di sini. Dan koordinatnya adalah 5, negatif 1. Seterusnya kita lihat soalan B. GHI ialah imej bagi ABC di bawah gabungan transformasi WV. Uraikan selengkapnya transformasi V dan juga W. Kita lihat pada ajar kita. Di mana ABC ini merupakan objek dan GHI ini merupakan imej. Jadi salah satu transformasinya adalah pembesaran, di mana objek besar dan imej terakhirnya adalah kecil. Diberi kepada kita segitiga DEF ini merupakan clue kita. Jadi objek ABCD ini akan melakukan pembesaran pergi ke segitiga DEF. Jadi DEF ini merupakan imej yang pertama untuk pembesaran. Jadi untuk pembesaran kita kena nyatakan faktor skala dan juga pusat. Pertama sekali kita lihat pusat dulu. Kita akan sambungkan bucu yang sepadan. Contohnya bucu B adalah sepadan dengan bucu E. Jadi kita akan gariskan kedua-dua bucu ini. Kemudian seterusnya kita ambil satu lagi bucu iaitu bucu A sepadan dengan bucu D. Jadi kita sambung kedua bucu ini. Dan kita lihat hasil daripada kedua-dua garis ini, kita dapat satu titik temu berada di sini. Jadi ini adalah pusat pembesaran kita iaitu koordinatnya adalah 6, negatif 1. Seterusnya kita akan dapat pula faktor skala iaitu K bersamaan dengan imej per dengan objek. Jadi kita akan kira sisi imej. Kita ambil sisi DF di sini. Itu 1, 2, 3. Kita ada 3 kotak. Kemudian dia sepadan dengan sisi AB. Jadi kita kira sisi AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9. Jadi 3 per 9. Kita ringkaskan, kita dapat 1 per 3. Jadi K sama dengan 1 per 3. Pusat sama dengan 6 negatif 1. Ini jawapan kita untuk V adalah pembesaran faktor skala 1 per 3. Pusat 6 negatif 1. Seterusnya kita lihat pula transformasi W. GHI merupakan imej kepada DEF. Dan kalau kita lihat di sini, transformasi yang terlibat merupakan suatu putaran. Jadi putar melawan arah jam seperti ini. Jadi kita kena dapatkan pusat putaran tersebut.
Jadi untuk mendapatkan pusat putaran, kita akan sambungkan dua bucu yang sepadan. Contohnya kita ambil bucu D, dia sepadan dengan bucu I. Kita sambungkan melalui paksi X dan paksi Y seperti ini. Kerana dia adalah putaran melawan arah jam, jadi kedudukan pusatnya berada di sekitar ini. Jadi kita akan kira bilangan kotak 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 8 kita bahagi dengan 2, kita dapat 4. Jadi kita akan bahagikan kotak itu sama banyak. 1, 2, 3, 4 di sini. Ini adalah tengah-tengah. Jadi di sini garis lurus 4 dan di sini garis bengkok, ada satu bengkok kemudian 3 lurus. Jadi kita akan luruskan yang bengkok ni 1, kita bawa naik ke atas. Jadi berada di sini. Jadi pusat putaran kita adalah berada di sini. Kalau kita buat garis jari, kita dapat ukuran yang sama. Kita juga boleh uji dengan mengambil titik yang berbeza. Contohnya kita ambil titik F sepadan dengan titik H. Jadi kita akan buat bentuk, kita sambungkan mengikut paksi X dan juga paksi Y seperti ini. Kemudian kita kira kotak di sini 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 10 kita bahagi dengan 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia berada di sini tengah-tengah. Ini ada garis lurus 5. Sini dia bengkok 3. Jadi kita akan naikkan 3 kotak. Ini 1, 2, 3. Jadi dia berada pada titik yang sama dengan yang pertama yang kita buat tadi. Jadi sahlah ini adalah pusat bagi putaran tersebut. Jadi putaran ini adalah 90 darjah. Jadi jawapan kita adalah seterusnya soalan C. Diberi bahawa segitiga GHI mewakili kawasan yang mempunyai luas 32 cm persegi. Hitung luas ABC dalam cm persegi. Jadi luas imej kita gunakan rumus, iaitu luas imej sama dengan K kuasa 2 kali dengan luas objek. Diberi kepada kita adalah luas imej iaitu 32 sama dengan K kuasa 2. K adalah 1/3, kita kuasa 2 kan, dan kita darabkan dengan luas objek. Objek di sini kita letakkan sebelum boleh ubah iaitu X. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita dapat nilai X kita adalah 288. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Kita lihat soalan A, kita dapatkan jawapan akhir kita 5 negatif 1, kita akan dapat 2 markah di sini. Seterusnya untuk soalan B, ternyatakan V adalah pembesaran dengan faktor skala juga pusat yang betul. Kita akan dapat 3 markah. Kemudian untuk transformasi W, ternyatakan putaran, arah dan juga pusat yang betul, kita dapat lagi 3 markah. Seterusnya untuk soalan C, kita menggunakan rumus dengan menggantikan nilai yang betul, kita dapat 1 markah. Kemudian jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, iaitu soalan nombor 12. Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas geram untuk menjawab soalan ini. Darjah 7 menunjukkan hubungan dua buah prisma tegak masing-masing dengan tapak segi empat tepat ABCD dan segitiga ETS yang terletak pada satu satah mengufuk. Kita lihat pada rajah kita diberi, lukis dengan skala penuh A, dongakkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan TAB sebagaimana dilihat dari arah X. Kemudian untuk soalan B, dari arah Y. Kita lihat pada ruangan jawapan diberi kepada kita 4 suku, di mana telah pun diberi kepada kita adalah lukisan plan. Kita akan lukis pada dongakkan X dan dongakkan Y. Kita lihat dongakkan X terlebih dahulu. Apa yang kita akan nampak dari dongakkan X adalah seperti ini, iaitu segi 4 tepat dan juga ratan rentas prisma. Jadi kita akan lukis bentuknya seperti ini pada ruangan yang telah disediakan. Pertama sekali kita kena buat garis binaan seperti ini. Kita sambungkan garis menegak dan garis mengufuk seperti ini. Jadi kita akan mula melukis dari pandangan X seperti ini. Kita lukis garis TAB dengan menggunakan ukuran yang betul. Seterusnya kita lukis garis tegak APF seperti ini dan seterusnya garis melintang. Kemudian garis tegak TQ 2 cm. Kemudian garis QP 3 cm dan garis tegak SG 2 cm juga, dan garis melintang satu lagi 1 cm iaitu SG, dan garis
condong kita akan lukis yang terakhir sekali, iaitu garis JH seperti ini. Dan jawapan kita untuk dongakkan X. Seterusnya untuk dongakkan Y, pertama sekali kita akan buat juga garis binaan seperti ini. Dan apa yang kita akan nampak pada dongakkan Y? Dan kita akan nampak seperti ini, dan bila kita gabungkan bentuk-bentuk ini dan bentuk yang terhasil dalam dua dimensi akan jadi seperti ini. Jadi kita akan lukis pada bahagian dongakkan Y seperti ini. Kita buat garis melintang terlebih dahulu. Seterusnya kita buat garis menegak, garis melintang, kemudian terus dengan garis menegak. Kemudian kita lukis garis di dalam dan kita akan buat garis putus-putus, iaitu pada garis tegak RS, di mana dia terlindung. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk pandangan X kita lukis dengan bentuk yang betul beserta ukuran yang betul, kita akan dapat 4 markah. Kemudian untuk pandangan Y kita lukis dengan bentuk yang betul, ukuran yang betul beserta dengan garis putus-putus, kita akan dapat 5 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga, iaitu soalan nombor 13. Jadual 1.1 menunjukkan taburan kekerapan masa dalam minit bagi 90 orang peserta dalam satu pertandingan merentas desa. Soalan A, berdasarkan jadual 1.1, lengkapkan jadual 1.2 di ruang jawapan. Kita lihat pada ruangan jawapan, diberi kepada kita adalah minit, iaitu selang kelas, kemudian kekerapan, ada sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Lajur yang pertama adalah sempadan atas, kita akan isi. Untuk sempadan atas, kita akan ambil had atas bagi setiap kelas, kemudian kita tambah dengan 0.5. Dan 49 akan jadi 49.5 dan begitulah seterusnya. Kemudian untuk kekerapan longgokan, kita akan tambahkan kekerapan ini merentas kelas. Yang pertama adalah kekerapan sifar. Kemudian kelas yang berikutnya ada 5, jadi sifar tambah 5, kita dapat 5. Kelas yang berikutnya 5 tambah dengan 14, akan dapat 19. Kemudian 19 tambah dengan kelas berikutnya, tambah lagi 19, kita dapat 38. Kemudian 38 ini kita tambah lagi dengan 23, kita akan dapat 61. Kemudian kita tambah lagi dengan 16, 61 tambah 16, kita dapat 77. Seterusnya 77 kita tambah lagi dengan 9, kita dapat 86. Dan 86 tambah lagi dengan 4, kita dapat 90. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf yang telah disediakan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 minit pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 peserta pada paksi mencancang, lukiskan satu ogif bagi data tersebut. Jadi kita lihat data kita. Untuk paksi mengufuk, kita akan gunakan sempadan atas, dan untuk paksi mencancang, kita akan gunakan kekerapan longgokan. Pertama sekali, kita akan melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang berdasarkan kepada skala yang telah pun diberi. Kemudian kita akan plotkan titik-titik kita berdasarkan kepada kekerapan longgokan tadi. Dan seterusnya, kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis seperti ini. Ini jawapan kita untuk soalan B, iaitu ogif. Seterusnya kita lihat soalan C. Gunakan ogif di 13B, cari satu Roman, julat antara kuartil. Untuk mendapatkan julat antara kuartil, kita kena ambil kuartil pertama dan kuartil ketiga. Untuk kuartil pertama, kita akan ambil 1/4 daripada jumlah data, iaitu 90, dan kita akan dapat 22.5. Jadi kita unjurkan pada graf ogif kita, dan kita akan dapat kuartil pertama adalah 60.5. Seterusnya untuk kuartil yang ketiga, iaitu 3/4 daripada data, kita akan dapat 67.5. Jadi kita unjurkan pada graf ogif kita, dan kita akan dapat kuartil ketiga adalah 71.5. Maka untuk julat antara kuartil, kita akan ambil kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Jadi 71.5 kita tolak dengan 60.5. Jadi kita akan dapat julat antara kuartil adalah 11. Seterusnya untuk C2 Roman, persentil ke 35. Persentil 35 ini bermaksud data ke 35%. Jadi kita akan ambil 35% didarabkan dengan jumlah data kita.
Itu bersamaan dengan 31.5. Jadi kita unjurkan graf kita sama seperti kita cari kuartil tadi. Dan kita akan dapat nilainya adalah 63. Jadi jawapan kita untuk persentil 63.5. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita menyenaraikan sempadan atas dengan semua nilai yang betul. Kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk kekerapan lenggukan semua nilai betul, kita akan dapat 1 lagi markah. Seterusnya kita lihat untuk OGIF kita. Kita melukis paksi mengufur dan paksi mencancang yang seragam dan betul masing-masing, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita pelotkan dengan titik yang betul keseluruhannya, kita akan dapat 2 markah. Dan garis yang menghubungkan ke semua titik-titik itu, kita akan dapat 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan C1 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. C2 Roman 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 9 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 14. Restoran Anida sedang membuat promosi jualan makanan. Restoran itu menawarkan 2 jenis hidangan utama, nasi dagang dan nasi minyak. Pada satu hari tertentu, restoran itu menawarkan X set nasi dagang dan Y set nasi minyak. Harga bagi set nasi dagang dan nasi minyak masing-masing adalah RM15 dan RM10. Syarat-syarat jualannya adalah seperti berikut. Soalan A, tulis 3 ketaksamaan linear selain X besar sama dengan sifar dan Y besar sama dengan sifar yang memenuhi semua syarat di atas. Jadi di sini kita ada 3 syarat. Kita lihat syarat kita yang pertama. Jumlah bilangan hidangan makanan yang dijual selebih-lebihnya 60 set. Ini bermaksud X tambah Y mesti kurang atau sama dengan 60. Jadi kita boleh tulis X tambah Y kurang sama dengan 60. Syarat yang kedua, bilangan set nasi minyak sekurang-kurangnya 2 kali bilangan set nasi dagang. Iaitu nasi minyak Y sekurang-kurangnya bermaksud dia mesti lebih. Jadi kita guna simbol lebih besar sama dengan 2X. Seterusnya, syarat yang ketiga, jumlah jualan minimum bagi kedua-dua jenis hidangan makanan ialah RM600. Jadi berkenaan dengan harga, jadi kita akan ambil harga untuk nasi dagang dan juga nasi minyak iaitu 15X tambah dengan 10Y lebih besar atau sama dengan 600. Ini jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya soalan B. Untuk caraian soalan ini, gunakan kertas gerak. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 set pada kedua-dua paksi. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan di A. Dalam pertama sekali, kita akan lukis paksi mengufuk dan paksi mencancang berdasarkan kepada skala yang telah pun diberi. Dan seterusnya, kita akan lihat untuk ketaksamaan kita yang pertama, iaitu X tambah Y kurang atau sama dengan 60, kita akan tukar menjadi bentuk persamaan. Kemudian kita akan buat satu jadual ringkas seperti ini untuk mendapatkan 2 titik. Pertama sekali kita akan pilih nilai X. Jika kita memilih X sama dengan sifar, maka bila kita ganti dalam persamaan kita dapat Y sama dengan 60. Kemudian apabila kita memilih Y pula sama dengan sifar, maka X akan jadi 60. Jadi di sini kita ada 2 titik koordinat, iaitu 0, 60 dan 60, 0. Jadi kita akan tandakan pada graf kita seperti ini. Kemudian kita garis, kita dapatlah garis X tambah Y sama dengan 60. Seterusnya kita lihat ketaksamaan kita yang kedua, Y lebih besar atau sama dengan 2X. Jadi kita ubah menjadi bentuk persamaan, kemudian kita bentukkan jadual ringkas seperti ini. Kemudian kita akan pilih nilai X. Kita pilih nilai X sama dengan sifar, ganti di dalam persamaan kita dapat Y sama dengan sifar juga. Seterusnya, kalau kita memilih nilai X sama dengan 30, kita ganti dalam persamaan, kita akan dapat Y sama dengan 60. Jadi di sini kita ada 2 titik, sifar-sifar dan 30, 60. Jadi kita tanda pada graf kita. Kemudian kita garis. Dan kita dapatlah garis Y sama dengan 2X.
Seterusnya, persamaan kita yang ketiga adalah 15x tambah 10y lebih besar sama dengan 600. Kita tulis dalam bentuk persamaan, kemudian kita bentukkan jadual ringkas. Kemudian kita akan dapatkan nilai x. Kalau x sifar, kita ganti dalam persamaan, kita akan dapat nilai y sama dengan 60. Dan seterusnya, kalau kita gantikan x dengan 40, maka kita akan dapat y sama dengan sifar. Jadi kita ada dua titik di sini, sifar 60 dan 40 sifar. Tanda pada graf kita. Kemudian kita buat satu garis lurus seperti ini. Jadi inilah garis. Inilah garis 15x tambah 10y sama dengan 60. Seterusnya kita akan lorekkan kawasan yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini. Kita lihat ketaksamaan kita yang pertama, x tambah y kurang sama dengan 60. Jadi kita lihat pada garis x tambah y sama dengan 60, kawasannya berada di bahagian bawah. Seterusnya, persamaan yang kedua, ketaksamaan kita yang kedua, y lebih besar sama dengan 2x. Lebih besar bermaksud kawasannya berada di atas garis seperti ini. Kemudian ketaksamaan kita yang ketiga, 15x tambah 10y lebih besar sama dengan 600. Di kawasannya juga berada di bahagian atas garis seperti ini. Jadi di sini kita dapati ada satu kawasan yang terdapat 3 anak panah. Jadi kita akan lorekkan kawasan ini. Inilah jawapan kita untuk soalan B. Seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, kita menyatakan 3 ketaksamaan, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Dan seterusnya untuk soalan B, kita melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang paksi X dan Y dengan nilai yang tepat dan seragam, terdapat 1 markah. Kemudian tiap-tiap garis yang betul kita akan dapat 1 markah masing-masing dan kawasan melorek 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 9 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 15. Pada tahun 2022, Encik Ramli dan isterinya mendapat gaji tahunan masing-masing sebanyak RM60,000 dan RM50,000. Mereka telah mendermakan 400 setiap orang kepada badan kebajikan yang berdaftar. Diberi bahawa jumlah pelepasan yang layak dituntut oleh Ramli dan isterinya ialah RM28,500. Potongan cukai bulanan PCB masing-masing adalah RM290 dan RM230 setiap bulan. Soalan A, dengan menggunakan jadual 2, kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2022, hitung cukai pendapatan taksiran bersama yang perlu dibayar oleh mereka. Jadi di sini kata kuncinya adalah cukai pendapatan taksiran bersama. Jadi kita akan gabungkan pendapatan Encik Ramli dan isterinya. Jadi pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah kita tambah jumlah pendapatan mereka, iaitu RM60,000 tambahkan dengan isterinya RM50,000. Kemudian kita akan tolak dengan pelepasan cukai diberi kepada kita adalah RM28,500. Kemudian tolakkan dengan derma. Derma itu merupakan pengecualian cukai. Jadi kita akan dapat 800, di mana masing-masing RM400. Kemudian kita akan dapat pendapatan bercukai mereka adalah RM80,700. Dan seterusnya kita akan lihat kepada jadual. Di sini kita akan ambil baris yang ketiga, iaitu pendapatan di antara RM70,001 sehingga RM100,000. Jadi untuk pendapatan RM70,000 yang pertama, mereka perlu bayar RM4,600. Kemudian bakinya kita akan darabkan dengan 21%. Jadi kita akan tulis untuk RM70,000 yang pertama, mereka perlu bayar RM4,600. Kemudian baki kita akan tolak, iaitu RM80,700. Tolak dengan RM70,000. Kita akan darabkan dengan kadarnya adalah 21%. Dan kita akan dapat RM2,247. Jadi kita tambah kedua-dua nilai ini, kita akan dapat RM6,847. Ini adalah jumlah cukai taksiran bersama mereka. Kita lihat soalan B. Adakah Encik Ramli dan isterinya perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri? Terangkan jawapan anda sertakan nilai berangka untuk menyokong penjelasan anda. Jadi di sini berkaitan dengan
PCB, di mana mereka melakukan potongan cukai bulanan setiap bulan. Jadi kita akan tambah kedua-dua PCB mereka. Itu Encik Ramli RM290 dan isterinya RM230. Kemudian kita akan darabkan dengan 12 dan kita akan dapat jumlah potongan bagi kedua-dua orang ini adalah RM6,240. Jadi di sini kita dapati bahawa PCB adalah kurang daripada cukai yang sebenar. Jadi ini bermaksud mereka perlu membuat bayaran tambahan kepada LHDN. Dan seterusnya kita lihat pula dari segi akihan markah untuk soalan bahagian A. Langkah pengiraan untuk mendapatkan pendapatan bercukai 1 markah dan pendapatan bercukai 1 markah. Kemudian kita dapatkan untuk nilai RM70,000 yang pertama 1 markah. Kemudian kita dapatkan jumlah baki di sini. Kita akan dapat 2 markah dan jumlah cukai 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan bahagian B. Kita mendapatkan PCB terdapat 1 markah. Kemudian ternyatakan PCB ini kurang daripada cukai sebenar dan jawapan kita untuk ya 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 9 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya kita lihat pula bahagian C. Di mana dalam bahagian C, kita hanya perlu jawab 1 soalan sahaja dalam bahagian ini. Kita lihat soalan kita yang pertama, itu soalan bernombor 16. Encik Farkan merupakan seorang pengusaha makanan sejuk beku di Pekan Ajil. Soalan A, jadual 3 menunjukkan rekod jualan makanan sejuk beku di kedainya pada suatu hari tertentu. 1 Roman, tulis nisbah bilangan pack donat kepada bilangan pack kari pap dalam bentuk termudah. Jadi kita ambil donat per dengan kari pap bersamaan dengan 150 nisbah 120. Kemudian kita pemudahkan nombor, kita akan dapat 5 nisbah 4. Kemudian untuk soalan 2 Roman, diberi bahawa harga untuk 1 pack donat dan kari pap masing-masing adalah RM8 dan RM5. Hitung jumlah jualan beliau pada hari tersebut. Jadi di sini bilangan donat yang dijual adalah 150 dan kari pap 120. Jadi kita akan darabkan dengan harga masing-masing. Kita akan ambil 150 didarabkan dengan harganya RM8 tambah dengan 120, jumlah harganya adalah RM5. Dan kita terus tekan calculator, kita akan dapat RM1,800. Kemudian kita lihat pula dari segi agihan markah untuk soalan A ini. Untuk soalan A 1 Roman, kita akan dapat 1 markah. Soalan A 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan A. Seterusnya kita lihat soalan B. Kerja 8 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Encik Farkan untuk menghantar makanan sejuk bekunya kepada pelanggan dalam tempoh T minit. Soalan 1 Roman, nyatakan tempoh masa dalam minit Encik Farkan berhenti seketika. Untuk mendapatkan keadaan berhenti seketika, kita akan tengok graf yang mendatar, iaitu pada minit ke-8 hinggalah minit ke-20. Jadi jawapan kita di sini adalah 12 minit. Seterusnya soalan 2 Roman, hitung nilai T dalam minit jika laju purata keseluruhan perjalanan Encik Farkan adalah 75 km per jam. Di sini dia beri laju, kita kena dapatkan masa. Di mana laju sama dengan jarak per masa. Jadi kita akan ambil 75 sama dengan jarak. Jarak di sini adalah 50 km. Kemudian kita perkan dengan T. Kemudian kita tekan calculator, kita dapat T 2/3. Dan unit ini merupakan unit jam. Jadi kita akan tukar kepada unit minit, kita darabkan dengan 60. Dan jawapan akhir kita adalah 40 minit. Seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan B 1 Roman, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya untuk B 2 Roman, kita menulis dalam sebutan T, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita tukar unit kepada minit 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Soalan berikutnya C. Jadual 4 menunjukkan bilangan pack kari pap yang ditempah oleh pelanggan Encik Farkan. 1 Roman, diberi bahawa min bagi tempahan tersebut ialah 17,4. Hitung CCM piawai bagi data tersebut.
Jadi kita ada rumusnya di sini. Jadi kita akan ambil nilai yang pertama iaitu 10 kita kuasa 2 tambah 22 kuasa 2. Kemudian kita punca 2kan jawapan ini. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat 3.34. Seterusnya soalan 2 Roman. Jika min untuk tempahan donat ialah 17.8 dan sisihan piawainya ialah 3.42. Tempahan sejuk beku manakah yang lebih konsisten? Kata kunci di sini adalah konsisten. Jadi untuk menentukan yang mana lebih konsisten, kita kena dapatkan sisihan piawai yang paling kecil. Jadi di sini donat 3.42 dan keripap 3.34. Jadi jawapan kita di sini yang paling kecil adalah karipap. Jadi jawapan kita adalah karipap. Seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah untuk soalan C1 Roman, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan 1 markah. Untuk soalan C2 Roman, kita nyatakan karipap, dia dapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya soalan D. Jadual 5 menunjukkan pelan keuangan seorang pekerja Encik Farkan pada suatu bulan tertentu. Soalan 1 Roman, cari nilai Q. Jadi untuk mendapatkan nilai Q di sini merupakan baki pendapatan. Jadi untuk mendapatkan baki pendapatan, kita akan ambil jumlah pendapatan ditolakkan dengan jumlah simpanan tetap dan dana kecemasan. Jadi kita tambah kedua-dua ini. Kemudian kita tolak dengan simpanan tetap dan dana kecemasan. Dan kita akan dapat RM3,250. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, hitung aliran tunai pekerja Encik Farkan. Adakah dia mengurus keuangan dengan cekap? Di sini kita akan mengira aliran tunai. Untuk mengira aliran tunai, kita akan ambil pendapatan tolak dengan perbelanjaan tetap bulanan dan perbelanjaan tidak tetap bulanan. Jadi untuk perbelanjaan tetap, kita akan tambah dan kita akan dapat RM1,300. Kemudian untuk perbelanjaan tidak tetap bulanan, kita tambah semua ni dan kita akan dapat RM2,000. Jadi jumlah keseluruhan untuk perbelanjaan di sini kita tambah dan dapat RM3,300. Jadi untuk aliran tunai, kita akan ambil jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan iaitu RM3,250 tolak dengan RM3,300 dan kita akan dapat negatif 50. Jadi apakah maksud negatif 50 tersebut? Jadi bermaksud Encik Farkan telah jadi ini bermaksud pekerja Encik Farkan telah membelanja melebihi daripada pendapatan bulanannya sebanyak RM50. Jadi perbelanjaannya adalah tidak cekap. Kemudian dilihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan D1 Roman, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan D2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 markah. Kemudian ternyatakan tidak cekap 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan, soalan ini menyumbang sebanyak 15 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan yang kedua, iaitu soalan bernombor 17. Raja 9A menunjukkan peta lakaran di sebuah bandar. A, B, C, D, E, F, G dan H merupakan lokasi dalam sebuah bandar. Lihat soalan A. Berdasarkan peta lakaran pada 9A, 1 Roman, lukis satu pokok yang menghubungkan semua lokasi. Jadi sini kata kuncinya adalah pokok. Pokok ini bermaksud setiap lokasi hanya dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Sebagai contoh, lokasi A dengan B hanya ada satu laluan sahaja. Jadi di sini kita boleh lukis. Kita ambil dari A, kita hubungkan ke B. Kemudian dari B, boleh kita ke C, D, E, F, H dan juga G. Untuk melukis pokok, kita ada banyak pilihan. Kita boleh hubungkan A, B, kemudian G, H dan sebagainya. Pastikan setiap lokasi itu hanya ada satu laluan sahaja. Jadi untuk jawapan A, kita boleh lukis sebagai, ini jawapan kita untuk A1 Roman. Seterusnya untuk 2 Roman, nyatakan bilangan bucu. Bilangan bucu adalah lokasi tersebut. Jadi bilangan bucu di sini kita ada 8. Jadi jawapan kita adalah 8.
Seterusnya untuk agihan markah, untuk A 1 Roman terdapat 1 markah dan 2 Roman 1 markah, dan kita akan dapat 2 markah untuk pecahan soalan A. Seterusnya kita lihat soalan B. Pada tahun 2015, Sarah membeli sebuah rumah di taman yang sama dengan harga RM150,000. Selepas 5 tahun, dia menjual rumah tersebut kepada bank ABC dan memperoleh keuntungan sebanyak 50%. Dia menyimpan 1/4 daripada wang jualan rumah tersebut dalam bank ABC. Berapakah jumlah simpanannya selama 5 tahun dengan kadar faedah 2.5% setahun? Dalam langkah pertama kita dapatkan harga yang dia jual rumah tersebut, di mana keuntungan adalah 50%, jadi harga jualannya adalah 150%. Terdarabkan dengan harga asal rumah RM150,000 dan kita akan dapat RM225,000. Kemudian dia simpan 1/4, kita ambil 1/4 darab dengan RM225,000 dan kita akan dapat wang yang disimpannya adalah RM56,250. Seterusnya disimpan dalam bank selama 5 tahun dengan kadar faedah 2.5% setahun. Kita akan guna rumus A sama dengan P tambah PRT. P adalah prinsipal, jumlah simpanannya iaitu RM56,250 tambah RM56,250 darabkan dengan kadar 2.5% dan didarabkan dengan tempoh 5 tahun. Dan kita akan dapat RM63,281.25. Seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Kita mendapatkan harga jualan rumah tersebut 1 markah, kemudian 1/4 daripadanya 1 markah. Digunakan rumus 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah, dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan B. Seterusnya kita lihat soalan C. Salwati adalah jiran Sarah, telah dimasukkan ke hospital. Ajar 9C menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan motosikal Sarah ke hospital untuk melawat Salwati. Soalan 1 Roman, nyatakan tempoh masa dalam minit perjalanan motosikal Sarah bergerak dengan laju seragam. Jadi laju seragam adalah kawasan yang mendatar ini, iaitu dari minit ke 10 hingga minit ke 50. Dan jawapan kita adalah 40 minit. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, cari jumlah jarak dalam kilometer keseluruhan perjalanan tersebut. Kata kunci di sini adalah jarak. Jadi untuk mendapatkan jarak bagi graf laju masa, kita akan mendapatkan luas di bawah graf tersebut. Jadi luas bawah graf ini berbentuk trapezium. Jadi kita akan gunakan rumus luas trapezium, iaitu 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari. Sisi selari di sini adalah 58 dan juga 40. Dan tingginya adalah 30. Jadi kita akan ambil 1/2 darab dengan 58 tambah 40. Kemudian kita kena bahagikan dengan 60 untuk mendapatkan dalam unit jam. Kemudian terdarabkan dengan 30. Dan kita akan dapat jawapan 24.5. Seterusnya dari segi agihan markah, untuk soalan C1 Roman kita dapat 1 markah. Untuk C2 Roman, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan C. Baiklah, seterusnya terlihat soalan D. Penyelesaian menggunakan kaedah metrik tidak dibenarkan untuk soalan ini. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Sarah singgah ke Pasaraya Permai, membeli 2 helai seluar dan 3 helai t-shirt dengan harga RM145. Kemudian purata harga sehelai seluar dan t-shirt adalah RM32.50. Itu harga dalam ringgit Malaysia sehelai seluar dan sehelai t-shirt. Jadi untuk seluar kita wakilkan sebagai X dan t-shirt sebagai Y. Pertama sekali adalah berkenaan dengan harga RM145 itu, kita akan tulis 2X, iaitu 2 seluar tambah dengan 3 t-shirt, jadi 3Y, sama dengan RM145. Kemudian perkara yang kedua adalah purata seluar dan juga t-shirt. Kemudian kita bahagi dengan 2 sebabkan adalah purata, kemudian sama dengan RM32.50. Jadi kita ada 2 persamaan di sini. Dan kalau kita lihat persamaan yang kedua, kita ada pecahan. Jadi kita hapuskan pecahan, kita darab 2 di sebelah kiri,
terhadap 2 di sebelah kanan. Maka terhapuslah pecahan di sebelah kiri. Terdapat X tambah Y sama dengan jadi RM32.50 darab 2 terdapat RM65. Dan kita ada persamaan yang ketiga. Kemudian untuk menyelesaikan soalan ini, kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Kita akan hapuskan salah satu pemboleh ubah. Kita akan lihat perkali bagi pemboleh ubah di mana X kita ada perkali 2 dan 1. Y kita ada perkali 3 dan 1. Jadi kita akan samakan perkali X di sini. Jadi kita akan ambil persamaan 3, terdarabkan dengan 2. Kita dapat 2X tambah 2Y sama dengan 130. Jadi kita dah wujudkan persamaan kita yang keempat. Seterusnya kita akan hapuskan X sebab persamaan pertama kita ada perkali 2X. Persamaan keempat juga 2X. Jadi 2 tolak 2 akan dapat sifar. Jadi terhapus X. Jadi persamaan pertama tolak persamaan keempat. Jadi 2X tolak 2X terhapus X. Kemudian 3Y tolak 2Y kita dapat Y. Kemudian 145 tolak 130 kita dapat 15. Seterusnya untuk dapatkan nilai X, kita akan gantikan Y sama dengan 15 dalam mana-mana persamaan. Jadi di sini cikgu akan pilih persamaan yang ketiga, iaitu X tambah Y sama dengan 65. Jadi X tambah 15 sama dengan 65. Maka kita dapat nilai X sama dengan 50. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Kita menulis persamaan, kita dapat 1 markah. Kemudian kita hapuskan salah satu pemboleh ubah di sini, terdapat 1 markah. Kemudian jawapan untuk Y 1 markah. Kemudian kita gantikan nilai Y dalam mana-mana persamaan 1 markah dan nilai X 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan, kita akan dapat 15 markah untuk soalan nombor 17 ini. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.